Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan binti Abdul Halim, nombor matrik 054513. Kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk proposal, iaitu sejauh mana keberhasilan bidang pengajian Islam terhadap kemenjadian sahsiah mahasiswa Fakulti Pengajian Kontemporari Islam FKI di UNIZA. Di sini terdapat 5 isi kandungan yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami. Yang pertama, latar belakang dan pernyataan masalah. Yang kedua, tujuan kajian dan objektif. Yang ketiga, soalan kajian dan sorotan literatur. Yang keempat, reka bentuk kajian, lokasi dan juga populasi. Dan yang terakhir, pensampelan, tata cara pemerolehan data dan penganalisis data. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Syafarina Anilah binti Hafid, nombor matrik 055320. Saya akan menerangkan tentang latar belakang masalah. Institusi yang sering berhubung dengan pelajar yang rata-ratanya terdiri daripada golongan mahasiswa dan mahasiswi, iaitu tidak lain dan tidak bukan Menara Gading ataupun bahasa mudahnya adalah universiti. Ia merupakan tempat yang menjadi rutin bagi setiap pelajar dalam berinteraksi di dalam kelas secara langsung sesama pelajar dan bersama pelajar dan juga mensyarah. Dalam pada itu, di universiti ada ditawarkan pelbagai kos di setiap fakulti berdasarkan keputusan dan sijil pelajaran tersebut. Pelajar yang ditawarkan dituntut dalam bidang ini adalah pelajar tuntutan asasi dan benteng yang kukuh bagi menyelesaikan masalah arus globalisasi dan cabaran sosial dalam kehidupan seharian. Baik, seterusnya pernyataan masalah. Semasa ke semasa serta dapat melahirkan insan yang berkualiti di peringkat antarabangsa, selaras dengan hal ini, tujuan penyelidikan diadakan bagi menyelaraskan secara sistematik peranan pengajian Islam di Malaysia sejajar dengan sasaran, iaitu menyelidik perkembangan dan permasalahan yang berlaku pada bidang pengajian Islam. Bukan itu sahaja, ia juga mencorakkan matlamat masa kini bagi menentukan agenda pengajian Islam dari segi kemampuan sebagai satu pelan pendidikan yang sengit dan profesional serta menjadikan ia sebagai keberhasilan utama aset kepada negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ainur Asyiki Begum Asmai, nombor matrik 054765. Seterusnya saya akan membentangkan tajuk tujuan kajian dan juga objektif kajian. Di sini terdapat 4 tujuan kajian yang telah dikemukakan oleh pengkaji. Yang pertama adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan pengajian Islam terhadap kemenjadian pelajar Fakulti Pengajian Islam di UNIZA. Yang kedua, untuk melihat sejauh mana para pelajar ini dapat menzahirkan dan mengaplikasikan sasiah Islamik melalui bidang pengajian Islam yang telah mereka pelajari. Yang ketiga, untuk melihat punca-punca yang dihadapi oleh pelajar-pelajar FKI dalam menguasai bidang pengajian Islam. Dan yang terakhir, untuk melihat peranan yang dapat dimainkan oleh pensyarah FKI khususnya dalam menerapkan sasiah-sasiah berasaskan Islam melalui bidang pengajian Islam dalam lingkungan pelajar FKI itu sendiri. Seterusnya adalah objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang telah dikemukakan oleh pengkaji. Yang pertama adalah untuk mengkaji keberhasilan pengajian Islam pada umumnya dan di Universiti Sultan Zainal Abidin secara khususnya. Yang kedua, untuk mengutip data berhubung sudut sasiah yang mendorong para pelajar Fakulti Pengajian Islam itu dan mengenal pasti punca pengaruh pengajian Islam terhadap kemenjadian sasiah pelajar di UNIZA. Dan yang terakhir, untuk menentukan sama ada kemenjadian sasiah pelajar UNIZA adalah selari ataupun tidak dengan prinsip pengajian Islam yang telah dituntut oleh pelajar FKI itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara permasalahan bagi kajian ini ialah yang pertama, apakah karakter sasiah yang mendorong pelajar FKI di UNIZA? Apakah implikasi-implikasi pengajian Islam terhadap sasiah pelajar FKI di UNIZA? Adakah faktor-faktor dari pengaruh sasiah di UNIZA bersesuaian dengan bidang pengajian Islam atau sebaliknya? Dan bagaimanakah sasiah dapat dibentuk dan dipupuk kepada pelajar FKI di UNIZA? Kemudian, sorotan literatur. Pertama, menurut Syafa 2010, di dalam ayat Al-Quran ada ditekankan mengenai kepentingan pendidikan. Manakala menurut Luqman 2016 pula, pengajian Islam merupakan satu bidang dan kos yang wajib diketahui secara am bagi pelajar Muslim. Namun, menurut Ahmad Mustafa 2014 pula, ajaran Islam sudah mula ketinggalan dan terhakis dalam diri dan jiwa umat Islam. Oleh yang demikian, menurut Baharom, Ali dan Zabar, hala tuju dan matlamat pengajian Islam menzahirkan matlamatnya dalam kemenjadian ke arah identiti Muslim, intelektual, rohani, jasmani serta emosi. Bismillahirrahmanirrahim.
Nama saya Syazamani binti Muzaffar bernometrik 056106. Okey, saya akan masuk pula kepada metodologi kajian yang memainkan peranan yang sangat penting dalam sesuatu kajian bagi memastikan objektif kajian tercapai. Okey, yang pertama iaitu reka bentuk kajian. Yakni kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian kuantitatif, iaitu responden-responden akan dipilih dan diadakan borang soal selidik untuk memperolehi sumber data tersebut. Jadi pengkaji juga turut menggunakan kaedah kajian lapangan dalam kajian ini. Jadi semasa menjalankan kajian ini, pengkaji hendaklah mengikuti langkah-langkah yang telah pun ditetapkan. Jadi kaedah ini membuka peluang kepada responden-responden supaya bersedia memberi maklumat yang tepat dalam soalan yang dikemukakan. Okay. Dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah melalui metod soal selidik, di mana melalui metod ini pengkaji dapat mengetahui tentang latar belakang responden, aspek sasial yang mempengaruhi sampel di UNIZA, impak-impak pengajian Islam terhadap keberhasilan sasial siswa-siswi FKI dan juga mengetahui pandangan daripada responden itu sendiri. Okay, yang kedua iaitu lokasi dan populasi, di mana kajian ini dijalankan di kawasan blok fakulti FKI dan juga kafeteria asrama di UNIZA. Jadi sampel ini terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi yang berumur antara 18 hingga 21 tahun, yang mana pelatih-pelatih ini kebanyakannya tinggal di asrama UNIZA dan juga ada juga yang tinggal di luar UNIZA. Jadi, populasi dan sampel kajian ini juga daripada kalangan pelajar asrama lelaki dan perempuan seramai 250 orang sahaja. Bahagian persampelan. Okay, metod adalah memilih sekumpulan sama ada orang, institut, tempat dan lain-lain oleh pengkaji sendiri bagi menjalankan sesuatu pendidikan yang mewakili kumpulan besar. Okay, tujuan persampelan yang diadakan bagi memperoleh maklumat tentang suatu populasi seperti orang, institusi, tempat dan lain-lain lagi. Okay, matlamat utama untuk kajian persampelan itu bagi mendapatkan sampel yang menggambarkan populasi dari segi pemboleh ubah yang menjadi perhatian pengkaji. Okay, pemilihan sampel yang baik ialah sampel yang boleh mewakili pemboleh ubah berkenaan daripada populasi yang disasarkan. Okay, next size sampel. Okay, yang pertama, perkara yang perlu diambil cakna apabila melibatkan persampelan kajian itu size sampel yang digunakan dalam kajian. Okay, menurut Kotari 2004, populasi akan menjadi sistematik dan mencukupi sekiranya pada bilangan pada sampel kajian sebanyak 10% hingga 20%. Sampel kajian mencorakkan satu populasi itu set ciri yang menunjukkan ceratan atau ukuran yang tertentu ke atas sekumpulan individu ataupun objek. Okay, persampelan secara rawat berserata atau dikenali sebagai persampelan berlapis berkadar sangat mempengaruhi dalam pemilihan sampel, iaitu daripada Diobok 1993. Okay, next teknik persampelan. Okay, teknik persampelan terbagi dua kaedah, iaitu persampelan kebarangkalian dengan persampelan tidak kebarangkalian. Okay, para responden akan dipilih secara rawat daripada kalangan pelajar FKI di UNIZA melalui kaedah tersebut. Okay, prosedur persampelan dilakukan bagi menentukan subjek sampel secara rawat, iaitu subjek dalam sampel yang mempunyai semua sifat-sifat yang terdapat dalam populasi kajian. Okay, kaedah persampelan yang digunakan dalam penyelidikan ini bertujuan mengumpulkan data-data yang tidak menyeluruh dan ianya melibatkan sebahagian daripada populasi daripada keseluruhan pelajar FKI di UNIZA. Okay, next teknik persampelan. Okay, teknik persampelan terbagi dua kaedah, iaitu persampelan kebarangkalian dengan persampelan tidak kebarangkalian. Okay, para responden akan dipilih secara rawat daripada kalangan pelajar FKI di UNIZA melalui kaedah tersebut. Okay, prosedur persampelan dilakukan bagi menentukan subjek sampel secara rawat, iaitu subjek dalam sampel yang mempunyai semua sifat-sifat yang terdapat dalam populasi kajian. Okay, kaedah persampelan yang digunakan dalam penyelidikan ini bertujuan mengumpulkan data-data yang tidak menyeluruh dan ianya melibatkan sebahagian daripada populasi daripada keseluruhan pelajar FKI di UNIZA. Perakhirannya, tata cara penganalisis data. Okay, data ini secara umum berbentuk data kuantitatif melalui maklumat yang dikumpul menerusi instrumen soal selidik. Okay, hasil data-data yang diperoleh melalui responden melalui soal selidik akan dianalisis secara deskriptif menggunakan pakej statistik untuk sains sosial. Okay, statistik deskriptif yang digunakan dalam kajian ini berdasarkan kekerapan, peratusan, MI dan sisa yang piawai bagi soal selidik tentang kefahaman responden terhadap kemenjadian diasasian mahasiswa FKI di UNIZA. Sekian sahaja daripada kami untuk pembentangan proposal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.